dan good afternoon pada semua. Welcome to my webinar yang bertajuk Smart Admin Collecting Feedback Using Google Form. So pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak menggunakan Google Form untuk kita collect feedback. Okay, so learning objective for today's webinar. By the end of this webinar, saya harap participants will be able to create effective surveys to collect feedbacks from students, teachers, and or parents using Google Form. So saya harap sangat by the end of this webinar, semua orang will be able to create you guys your own survey untuk collect feedback. Tak kisah daripada cikgu ke, daripada student ke, daripada parents ke, daripada rakan sekerja ke, daripada siapa-siapa sahaja. Menggunakan Google Forms. So the learning outlines. So pada hari ini saya mulakan dengan saya akan tunjukkan apa itu what is a feedback, and then how do we collect feedback, and then what makes a good feedback, and then kita akan last kali kita akan mengcreatekan feedback menggunakan Google Forms. Okay, cikgu-cikgu semua okay? Alright. Apa itu feedback? What is a feedback? So feedback in general is a suggestion someone gives to help another person improve their work or performance. Kalau dalam bahasa Melayunya, feedback adalah maksud maklum balas. So dia merupakan pendapat atau cadangan orang berikan kepada seseorang yang lain untuk mereka memperbaikkan lagi dia punya performance ataupun kerja. Itulah maksud feedback. And then feedback ni dia boleh juga membantu kita semua untuk grow dan develop in almost every area of your life. Tak kisahlah kat sekolah ke, kat kerja ke, kat rumah ke. So feedback ni dia boleh membantu untuk kita grow dan develop. Dan ia juga melalui feedback kita boleh dapatkan nasihat daripada orang yang lebih pengalaman dan lebih pengetahuan daripada kita, dan kita juga dapat mengetahui pandangan daripada sudut yang berlainan tentang kerja kita ataupun tentang projek kita. Jadi kita boleh tahu macam-macam solution dan idea untuk kita menyelesaikan masalah. Itu maksud feedback secara general. So feedback ni agak berguna untuk cikgu semua. Untuk cikgu-cikgu semua gather ideas or insights from students or parents or fellow teachers regarding an event or a program. So katalah kalau cikgu ada program atau apa-apa kursus ataupun acara yang cikgu jalankan. So feedback ni agak sangat berguna untuk cikgu mengumpulkan idea dan pendapat lah daripada pelajar-pelajar dan ibu bapa ataupun daripada rakan sekerja cikgu untuk macam mana untuk menjayakan sesuatu program tu. Dan selain tu juga feedback ni is useful untuk cikgu have a better understanding of your stakeholder. So cikgu melalui feedback juga cikgu boleh mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang student cikgu atau ibu bapa ataupun guru-guru. Jadi supaya program yang dijalankan itu memang sesuai untuk mereka. Dan yang ketiga, of course, feedback ni sangat penting untuk kita evaluate effectiveness of a class or a course or program or workshop. So, supaya kita tahu keberkesanan sesuatu program itu dijalankan. Berkesan ke tak? So melalui feedback lah kita dapat tahu daripada balas daripada orang-orang yang join kita punya kelas, baru kita tahu oh berkesan rupanya, orang ni rasa berkesan. Jadi sangat-sangat penting untuk cikgu kalau melakukan sesuatu program atau course untuk mengumpulkan feedback daripada cikgu punya audience supaya cikgu boleh evaluate the effectiveness of that program. And then lastly, supaya kita boleh identify the strength and weaknesses of a project from different perspectives. Supaya kita dapat mengenal pasti kekuatan ataupun kelemahan, kekurangan sesuatu projek tu daripada sudut yang berlainan. Jadi kita tahulah, oh lepas ni dah tak boleh buat macam ni dah sebab oh cikgu-cikgu tak suka ataupun ibu bapa kata rasa oh benda ni tak penting, tak perlu buat. So melalui feedback lah kita dapat tahu semua ni. Jadi sangat penting untuk kita mengumpulkan feedback, mendapatkan maklum balas daripada stakeholder kita dalam kita melakukan apa-apa program ataupun projek.
So macam mana kita nak collect feedback ni kan? So ada dua cara, sama ada menggunakan paper form. So maksudnya kita akan bagi satu borang questionnaire, ada soalan dalam tu, lepas tu kita suruh orang yang pergi kita punya program tu untuk jawab questionnaire tu lah, tapi secara bertulis. So cikgu kena print borang, bagi kat student atau bagi kat parents untuk isikan borang. Ataupun cara lagi senang, kita melalui online form. So online form ni sangat-sangatlah disarankan sebab dia paling senang, tak payah nak print paper, lepas tu nak analyse data daripada survey pun lagi mudah sebab dia dah dalam online, and then dia lagi cepat and senang untuk parents atau students untuk jawab survey. Okay. So sebelum kita pergi jump straight to Google Form, kita perlu tahulah apakah ciri-ciri penting dalam feedback form ni. So yang pertama, dalam sesuatu feedback form tu mestilah kena ada title and description of the feedback form. So kalau tak ada tajuk dengan description, macam mana nak tahu feedback form tu pasal apa? So kenalah masukkan feedback, mesti pastikan feedback form you ada title and description. So title tu adalah nama of the project lah, nama program tu ke, nama event tu ke, nama acara yang cikgu jalankan, and kena nyatakan adakah feedback form ni, survey ni adalah pre-survey ataupun post-survey. Pre tu maksudnya survey ni dilakukan sebelum sesuatu program tu dijalankan untuk cikgu tahu expectation students atau parents tentang program tu, ataupun post-survey. Post-survey ni selalu yang orang buat lah untuk kita tahu, dia evaluate directly after program tu dah dijalankan, kita dapat tahu apa orang fikir tentang kita punya program, okay ke tak. And then yang kedua, required information from respondent. So kita kena tanya soalan yang dalam feedback form tu tentang maklumat daripada responden. Tapi kita akan tanya kalau feedback form tu, survey form tu, kita nak buat dia tak anonymous lah. Anonymous ni maksudnya anonymous maksud dia kita tak tahu siapa yang jawab survey tu. Tapi kalau kita nak tahu siapa, dan kita kena minta lah daripada orang tu sikit maklumat siapa yang jawab survey tu. So dan maybe kita boleh minta maklumat seperti nama ke, atau email ke, atau kelas ke, contact number ke. Itu kalau nak minta required information. If it is not anonymous. Tapi kalau dia anonymous, then cikgu tak perlulah minta full name ataupun apa-apa details daripada respondent. Dan make sure information yang minta tu kena reasonable lah, jangan main minta je lepas tu dan salah guna information yang dia bagi. So kena berhati-hati juga dalam macam ni. Dan yang ketiga, of course dalam feedback form kena ada relevant questions to collect feedback. So relevant question ni, soalan apa yang you nak tanya pasal sesuatu program atau sesuatu projek tu mestilah kena bersesuaian dan relevan. Jangan main tanya je soalan macam tak apa-apa. So kita tak dapat pun apa feedback yang kita nak daripada student ataupun parents ataupun daripada cikgu-cikgu. Jadi kena fikirkan soalan yang sesuai untuk masukkan dalam feedback form tu. And then ada pelbagai jenis soalan yang you boleh buat dalam question dalam feedback form. So ada rating scales, ada comments or suggestion, recommendation, and ada juga open-ended question. So you kena fikir jenis soalan yang mana yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang you nak daripada pendapat yang daripada parents ataupun siapa-siapa lah yang akan menjawab form tu. Okay, dan last sekali is timing of the survey. So you kena decide the survey ni untuk bila you nak buat. Is it pre or post survey? Sebelum suatu program tu dijalankan ataupun selepas program tu dijalan. So you kena decide semua ni sebelum you prepare or create your punya feedback form survey. Okay, so what makes a good feedback form? So what makes a good survey? So pertama, mestilah survey tu make sure it's a quick survey. Janganlah berpanjang lela survey tu, nanti tak adalah orang nak jawab sebab panjang sangat, macam soalan you nak tanya. So make sure survey tu is a quick survey and short one. So orang senang nak jawab dan cepat dan tak mengambil masa yang lama untuk responden menjawab.
So dalam 5 minit pun boleh, janganlah sampai ke 10 minit, 15 minit, lama sangat untuk orang jawab survey tu. Yang kedua, keep your questions tidy and organized. Pastikan soalan-soalan yang cikgu masukkan dalam survey tu sangat tersusun dan kemas. Jangan berterabur, sekejap tanya pasal penceramah, sekejap tanya pasal fasiliti kemudahan ceramah. So macam dia tak teratur. Pastikan dia dalam turutan yang sesuai dan tersusun, and then supaya nanti senanglah orang nak tahu soalan ni pasal apa. And then of course, the third one, be simple, straightforward and specific. So kena make sure dia simple and straightforward and specific lah. Janganlah tanya soalan yang pusing sana, pusing. Kadang-kadang soalan tu lagi panjang daripada jawapan. So janganlah tanya panjang-panjang, nanti orang pun tak faham. Nak bagi pendapat pun macam macam so orang tak rasa nak jawab. So make sure soalan tu dia simple dan straightforward and very specific. So contohnya nak tanya apa yang suka tentang webinar ni? Macam tu, dia very specific kan, right? Macam tu. Ada yang keempat, diversify your questions. So don't only limit to skill indicator questions. So maksudnya pelbagaikanlah soalan dalam survey form cikgu. Janganlah bila kata survey je, you semua nak buat skill indicator question. You tak dapat banyak sangat information kalau you gunakan skill indicator question tu macam daripada skala 1 ke skala 10. Sila nilaikan webinar ini macam tu. Tapi macam tu je, tapi you tak dapat sangat information tu. So you kena pelbagaikan soalan you supaya you tahu, you dapat kenal pasti the strength and the weaknesses of your program and the courses. So okay. And then yang kelima, make sure it is easy and convenient for respondent to take the survey. So kalau cikgu nak bagi online, pastikan mudahlah untuk respondent tu jawab. So pastikan orang respondent tu ada internet untuk dia jawab online form tu, and then ada access pada link ataupun email untuk mereka jawab survey. Okay. Any questions so far? Sebelum kita start mulakan kita punya survey menggunakan Google Form. Rasa jelas tak kan? Okay. Now, creating feedback form using Google Form. Saya rasa cikgu-cikgu dah mahir juga pasal Google Form ni sebab pernah guna Google Form untuk quizzes kan? Tapi sekarang kita guna Google Form untuk feedback. So saya akan tunjukkan juga bagaimana untuk kita create Google Form. So untuk access Google Form, of course kita ada pelbagai cara, dan cara yang pertama ini yang sangat-sangat saya sarankan, kalau nak buka Google Form, create in Google Drive. Highly recommended. Sebab kalau cikgu buka kat tempat macam buka ikut Google App Icons ataupun guna website ke, nanti cikgu tak tahu cikgu save kat mana form tu. So saya sangat sarankan create in Google Drive. So macam mana kita nak create ke Google Drive, saya akan tunjukkan. So kalau cikgu pergi ke Google Drive cikgu, which is drive.google.com, cikgu pilih je mana folder yang cikgu nak createkan cikgu punya form. Macam saya, contohnya saya nak create saya punya form dalam training materials, form training. Saya pun pergi ke plus, new, and then pergi ke more, and then cikgu akan nampak Google Forms. And then cikgu ada option sama ada nak create blank form atau from a template. So saya nak create from blank form lah. So nanti cikgu tahulah next time cikgu nak cari cikgu punya cikgu punya form tu cikgu dah tahu kat mana. Oh rupanya dekat dalam folder yang cikgu dah gunakan. So saya cari dalam folder form training macam tu. So saya sangat-sangat sarankan kalau nak create form, create melalui Google Drive supaya cikgu tahu directly dekat folder mana cikgu buka form tu. And then senanglah cikgu nak cari nanti tak ada susah payah nak cari kat mana saya buat form ni, tak ada macam jumpa. So guna Google Drive, create dalam Google Drive. Okay. Alright. So sekarang setelah kita create Google Form, ini rupa Google blank form. Maksudnya kita create dari blank, dia akan bagi dari blank lah. So dia semua tak ada title lagi. Tajuk dokumen pun tak ada title borang pun tak ada title dan tak ada soalan. Dia memang blank.
Okay, tapi cikgu juga boleh buka from template. Saya tunjuk macam mana saya nak buka from template sebab ada juga template yang sedia ada untuk kita create survey. So kalau kita buat from template, dia akan berikan beberapa template untuk kita gunakan untuk create kita punya form. So ini general, ni template yang disediakan oleh Google lah. So dia ada macam-macam, dia ada quiz, dia ada exit ticket, assessment, worksheet dan sebagainya. So kalau untuk survey, of course kita akan pilih yang sesuai lah, seperti cost evaluation ataupun event feedback or customer feedback. So kalau contohnya kita buka from template, kita pergi ke cost evaluation. So yang ini sesuai kalau cikgu nak evaluate cost lah atau evaluate mata pelajaran apa-apa course, dan cikgu boleh gunakan template yang sedia ada, dia dah bagi dah. Ataupun cikgu nak create from a feedback tentang sesuatu acara yang cikgu jalankan untuk ibu bapa ataupun untuk fellow teachers, dan cikgu boleh gunakan event feedback punya template. So nampak dia dah sudah ada macam-macam template dah disediakan. So cikgu boleh edit lah. And then the other one, dan semua ni bila cikgu tekan, dia akan create dalam folder cikgu lah yang cikgu create tadi, yang cikgu pilih folder mana cikgu nak. Okay, now from blank. Okay, this is how Google Form. Kalau pada sesiapa tak pernah guna Google Form lagi, ini rupa Google Form kalau from blank. And then di sini kita letakkan nama form tu lah. So, seperti contoh saya nak buat program pasal, saya nak evaluate khusus program khusus pengawas lah contohnya. Okay. Program pengawas, kita namakan dia sebagai borang survey program khusus kepimpinan pengawas. Okay. So nanti bila cikgu pergi kat cikgu punya Google Drive, nampak dia dah savekan nama form tu sebagai borang survey khusus kepimpinan pengawas. So ini adalah nama folder. And then cikgu boleh ubahkan dia juga ke mana-mana folder yang cikgu nak lah. Kat sini. Okay. And then ini adalah tajuk kepada borang tadi. Ingat tak saya cakap tadi, ini adalah elemen penting dalam borang. So cikgu kena pastikan cikgu tulis kat sini, isikan kat sini. Apakah tajuk borang tu? So borang ni adalah course survey untuk kursus kepimpinan pengawas. So cikgu kena masukkan juga form description. So form description ni kat sini cikgu kena cakap tujuan kenapa cikgu buatkan form ini. Okay. Okay, untuk kita formatkan rupa, kan sekarang ni tak cantik kan, kosong je kan. Macam mana kita nak biar cantik? So kita pun pergi kat customize theme. And then kita boleh tukar colour ataupun tambahkan gambar untuk header. So pergi kat choose image, dia akan bagikan beberapa contoh yang cikgu boleh pilih untuk cikgu masukkan gambar kepada header. Contohnya saya nak letak gambar ni lah. Okay, sebab dia kononnya kan. Dan cikgu boleh tukar colour cikgu nak, and background, and of course tulisan pun cikgu boleh ubah kat sini. Okay, itulah cara untuk cikgu formatkan cikgu punya form. Sini saya dah sebutkan. So pentingnya kena letakkan description dalam kita punya form. So kena pasti cikgu letakkan description lah. So dalam description ni cikgu boleh masukkan tentang apa borang ni, tujuan dia apa, sebab supaya orang tahu ni untuk apa dan apa kepentingan dia. So kita tulis kat sini contohnya borang survey ini adalah
untuk feedback daripada kursus pimpinan kawas contohnya. Tujuan adalah untuk memperbaik kursus pimpinan pada masa akan datang. So, responden yang jawab pun, oh okay, dah tahu dah. Purpose of this survey adalah untuk improvement of the program or for the course. So then diorang pun, oh okay, kalau macam tu saya pun rasa nak isi borang tu. So sangatlah penting juga untuk kita cakap tujuan survey tu dekat description. Okay. And then tadi header kita dah buat untuk kita make sure kita punya form tu looks professional and neat lah. So kalau cikgu nak buat borang ni untuk parents kan, so of course lah cikgu akan buat cantik-cantik because parents adalah stakeholder yang penting dalam sekolah. Jadi kenalah buat nampak kemas, bolehlah masukkan gambar ni, masuk gambar logo sekolah ke biar nampak professional. And then of course cikgu boleh tambah sections juga untuk senangkan navigation of the forms. So sections ni macam dia, contoh dia macam ni rupa dia. Cikgu boleh tambahkan sections ni. Kalau cikgu tengok kat tepi ni dia ada macam-macam icon. Boleh kat bawah add section. And then dia boleh tambah section dalam you punya form supaya lagi mudah untuk navigate lah. Sebab kadang-kadang ada orang tak suka scroll down, maybe bila tambah section dia akan bawa ke the next page. So again kena ikut kesesuaian form tu lah. Okay, sekarang kita dah format, kita dah tambah header, dah tambah title semua. Time for us to tambahkan soalan. So soalan ada macam-macam soalan. So antaranya yang pertama short answer. So short answer ni merupakan dia berbentuk a few words or a brief sentence lah untuk jawapan yang pendek. So macam ni kita akan gunakan untuk kita collect information lah, seperti nama ke, email ke. Dan paragraph ni untuk longer response for open-ended questions. Contohnya macam kalau cikgu nak tanya apa pendapat pelajar tentang ceramah kerjaya. So, dan maksudnya kena open-ended question kan. So, kenalah gunakan paragraph sebagai type of question yang boleh digunakan dalam form. Ataupun multiple choice question. So, multiple choice question ni adalah question soalan yang mempunyai pelbagai pilihan jawapan. Tapi multiple choice question ni hanya satu jawapan saja dibenarkan. So, contohnya macam cikgu nak tanya, adakah anda suka webinar ini? Ya atau tidak? So, dia ada ada satu jawapan je. Ya ataupun tidak. Tapi dia ada pilihan, so jawapannya ada satu saja. Ada yang kedua, yang keempat, dia ada drop down question juga. So drop down question ni untuk soalan yang mempunyai pelbagai pilihan. Dia lebih kurang sama macam multiple choice, cuma rupa je lah berbeza. Dan again yang drop down ni hanya satu jawapan saja yang dibenarkan. Dan yang seterusnya kita ada checkbox. So checkbox ni untuk soalan pelbagai pilihan, tapi responden boleh jawab lebih daripada satu. Itulah checkbox maksud dia. Dia macam multiple choice, tapi multiple choice satu soalan je. Satu jawapan je. Checkbox dia boleh jawab lebih daripada satu. And then seterusnya ada linear scale. So linear scale ni lah yang selalunya orang gunakan dalam feedback form. So untuk kita rate sesuatu tu menggunakan skala yang kita tetapkan. So dia paling rendah dia ada 0 and paling tinggi dia ada 10. Okay, yang penting pasal linear scale ni, okay, cikgu kena, kalau nak pergi tambah soalan, pergi dekat sini and then you just pilih linear scale. Penting untuk cikgu labelkan apakah masuk 1, apakah masuk 5. So, supaya orang tahu, oh maksud dia apa. Dan baru orang boleh memberikan, meratekan you punya program tu dengan betul. Sebab kalau you tak bagi tahu label dan orang tak tahu apa masuk 1, apa masuk 5. So macam ni contohnya, saya tanya, please rate the webinar. So contohnya paling kurang
not good at all. And then paling tinggi, very good. Then orang tahu, oh okay. So nombor 1 tu apa maksud dia, nombor 5 tu apa maksud dia. Atau alternatively untuk linear scale ni, saya cadangkan kita tambah add title and description sebelum soalan indicator scale ni. And then cikgu tulis soalan di bawah berdasarkan skala berikut. So cakaplah kat sini, tu nombor 1 maksud dia apa, apanya tidak memuaskan. And nombor 2 kurang memuaskan. Nombor 3 neutral. And nombor 4 memuaskan. And nombor 5 sangat memuaskan. Dan bila orang tengok balik, oh okay, now dia tahu, oh, okay, soalan yang ni berdasarkan yang kat sini. So dia tahulah setiap maksud nombor ni apa maksud dia, nombor 1 ni apa, nombor 2 ni apa, nombor 3 ni apa, nombor 4 ni apa, nombor 5 ni apa. And then you boleh create soalan berdasarkan skill yang cikgu dah tetap kat atas ni. So make sure skill indicator cikgu tu jelas supaya orang tahu macam mana nak rate. Okay, yang seterusnya kita ada juga multiple choice grid for questions that have some multiple options. So dia macam multiple choice, tapi multiple choice grid ni untuk soalan yang dia mempunyai pilihan jawapan yang sama. So dia macam-macam, banyak-banyak soalan tapi jawapan dia semua sama. Macam tu, contohnya lah, saya buka kat sini. Ini antara contoh-contoh survey yang saya buat untuk student. Okay, ini kita panggil dia multiple choice grid. So dia punya pilihan jawapan semua sama, tapi untuk pelbagai jenis soalan. So cikgu boleh gunakan multiple choice grid question untuk soalan berbentuk macam tu. And checkbox grid pun lebih kurang sama sikit macam multiple choice grid, tapi you boleh pilih lebih daripada satu lah. So seperti contoh macam ni, ini nama dia multiple choice grid. Ini nama dia checkbox grid. So you ada pelbagai jenis soalan tapi mempunyai pilihan jawapan yang sama, and then you boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Berbeza dengan multiple choice question grid, you boleh pilih satu je jawapan. Okay. And then kita boleh juga tanya pasal tarikh, tentang program atau projek atau workshop tu. And then kita boleh juga tanya masa bila program tu dijalankan. Mana which slot yang responden ni pergi. Okay. Alright. Any questions? Do you need me to tunjukkan macam mana cara nak createkan soalan setiap satu? Ada apa-apa soalan tentang soalan yang kita boleh masukkan dalam feedback form? Okay ke cikgu semua? Okay. So again, untuk kita create soalan baru, kita hanya tambah add questions, and then kita pilihlah soalan jenis apa yang kita nak. So short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down. Boleh ulang mana cara nak cari template. Okay, nak cari template. Okay, saya ulang lagi sekali. Pertama sekali bila cikgu pergi ke drive, cikgu nampak plus new ni untuk cikgu createkan form baru cikgu. Cikgu pergi ke form, pergi ke more and then pergi ke Google Form, and then cikgu dapat pergi ke anak panah ni, dia ada dua option. Blank form or from a template. And then bila cikgu pergi from a template, then dia akan bawakan cikgu kepada senarai template yang cikgu nak. Okay, cikgu? Alright. Okay. Now, setelah you dah ada pelbagai jenis soalan yang you dah buat dalam form you dah puas hati,
So kita kenalah setkan setting dia supaya sesuai untuk survey tu. Okay, untuk settings, kita pergi ke gambar screen ni, nampak ni settings ni kan. So settings ni ada 3 elemen dalam settings. We have general, we have presentation and we have quizzes. So itu saya akan tunjukkan satu-satu. So general ni, kalau cikgu nak collect email address daripada respondent, dan cikgu kena klik. So cikgu tak payah dah masukkan soalan sila bagi email anda, tak perlu. So cuba klik, dia akan bagikan email, dia akan automatically collect email address lah. And then cikgu nampak kat sini response receipt. So response receipt ni, it means kalau cikgu klik respondent, lepas dia dah jawab survey tu, jawapan yang dia dapat, jawapan yang dia dah masukkan dalam survey tu akan dihantar kepada email dia. And then you ada option sama ada bila respondent request it, maksudnya bila respondent minta untuk jawapan dihantar ke email, ataupun setiap kali mereka jawab the survey, automatically semua jawapan mereka akan dihantar ke email mereka. Nanti saya akan tunjukkan macam mana contoh apa maksud respondent ni, apa maksud response receipt ni. And then cikgu boleh requires juga macam nak minta dia sign in ke. Ni kalau cikgu nak restrictkan users untuk orang dalam sekolah cikgu ataupun orang dalam PIBG saja yang boleh sign in untuk jawab feedback form tu. And then cikgu boleh limitkan untuk response tu. Maksudnya setiap seorang boleh bagi satu respons saja. Dan cikgu kena klik kat sini. Sebab ini adalah penting kalau kita tak nak orang yang sama jawab survey banyak kali tentang benda yang sama. So jadi kita punya feedback pun jadi macam tak accurate lah. So pendapat yang dia bagi, skill yang dia bagi pun macam tak accurate, tak tepat. Sebab katalah dia pergi satu ceramah tapi dia nak bagi evaluation sampai 5 responses daripada orang yang sama. So dia jadi tak tepat. So make sure cikgu limit to 1 response. Tapi katakanlah cikgu mempunyai banyak event tapi menggunakan satu form yang sama, dan cikgu kena untick ni, unselect ni. Supaya orang yang sama tapi dia datang ke workshop yang berlainan boleh still jawab form tu. Tapi make sure cikgu ada pilihan dalam cikgu punya soalan tu, ada pilihan lah, pilihan workshop mana yang mereka datang. So kalau cikgu tengok saya punya webinar form, kan dia ada macam pilihan workshop mana, webinar mana yang cikgu kena datang, and then cikgu boleh bagi respons banyak kali tapi mengikut webinar yang berbeza lah. Okay, and then yang kat bawah ni respondents can edit after submit or see summary charts and text responses. So kalau cikgu klik kat sini, so respondent tu lepas dia dah submit dia punya response, dia boleh edit balik jawapan dia kalau dia nak. Kalau cikgu klik kat sini. Kalau cikgu tak klik, dan dia tak boleh edit balik lah. Sama juga dengan see summary charts and text responses. Kalau cikgu klik, dia boleh tengok summary charts, macam apa lagi jawapan orang lain jawab tentang tentang survey ni. Okay. Any questions on this so far? Semua orang boleh nampak skrin saya tak? Boleh kan? Tak ada masalah dengan skrin. Sebab saya takut tak nampak skrin. Okay. Alright. Okay. Itu. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana lepas respon receipt ni. Katalah saya dah klik save. Okay, saya pun jawab soalan ni. Okay. And then nampak option, send me a copy of responses. So sebab tadi dekat sini, dekat setting ni, saya kata if a response requested, maksudnya sekarang saya akan request, saya nak form ni hantar apa jawapan saya. So lepas saya tekan submit. And then bila cikgu pergi ke email cikgu, bukan email cikgu lah, email respondent tu bila dia pergi ke email je,
dia akan terima jawapan yang dia hantar tadi. So dia boleh tengok, oh ni yang dia jawab tadi. Okay. Itulah setting kalau kita gunakan setting response receipt ni. Always ni dia tak payah minta pun dia akan automatically hantar. So kita boleh select. Itulah maksud dia. Okay, apa pula presentation? So presentation ni basically macam mana rupa form tu lah bila dah siap. So show progress bar ni kalau kita nak tunjukkan berapa banyak dekat mana respondent tu kat sekarang, dia dah jawab berapa banyak soalan. So then kita boleh show progress bar. Ataupun shuffle question order. Tapi untuk feedback form ini tak relevan lah. Kenapa kita nak tukar-tukar kedudukan soalan? Sebenarnya kita guna ni untuk quiz. So untuk this webinar, untuk this feedback form, then it's irrelevant for you to select on this. Kita kena pastikan soalan survey kita tu dalam turutan yang betul. So kalau kita shuffle question order, nanti setiap orang susunan soalan tu berlainan. So kita tak nak. Okay, yang ketiga ni show link to submit another response. So kalau you nak allow respondent tu boleh jawab, bagi lagi sekali response, then click on this and then dia akan buku dia macam ni. So lepas diorang dah submit, diorang boleh submit another response and diorang also can see previous responses. See previous responses ni sebab kita dah buat yang dekat sini. You can see summary charts and text responses. Itulah maksud dia. Okay. Sorry, ada orang tak boleh dengar suara saya? Okay, ada orang tak boleh dengar suara saya? Sorry. Sekarang dah okay ke? Semua orang boleh dengar ke suara saya? Suara dengar, oh tapi ada. Oh Elsa tak boleh dengar. So saya cadangkan kalau Elsa tak boleh dengar, can you? Okay, can you? Alright, siapa-siapa yang tak boleh dengar boleh try leave the call and join the back. Leave the call and rejoin. Okay. So tadi sampai kat mana saya? Oh, ni yang setting tadi. Show link to submit another response. So dia akan ada link lah, lepas dia jawab dia boleh submit another response kalau dia nak. Okay, yang ni confirmation message. So confirmation message ni cikgu boleh customizekan. Kalau cikgu tak customizekan, lepas dia habis jawab dia akan tulis your response has been recorded. So macam ni lah, dia ada message kat sini, your response has been recorded. Itu maksud dia confirmation message. So cikgu boleh customizekan. Contohnya saya nak tulis terima kasih kerana menjawab. Survey anda telah direkodkan. So cikgu boleh customizekan confirmation message cikgu. So bila cikgu klik save, so setelah saya nak jawab ke soalan ni. Jawab. Submit. Lepas dah ada jawab, nampak dia akan displaykan confirmation message yang cikgu tuliskan tadi lah. Terima kasih kerana menjawab survey anda telah direkodkan. So cikgu boleh customizekan cikgu punya confirmation message dekat settings, dekat presentation, and then cikgu boleh tulis dekat sini. And then just click save. And then lastly, quizzes ni, ini untuk quiz lah, so tak relevan untuk feedback form. So boleh abaikan quizzes. So per general and presentation. So any questions on this? On the setting? Okay. Alright. So that's how setting. Okay. Now, next one. Okay. Cikgu juga boleh add collaborators into your feedback form. So cikgu boleh juga minta cikgu lain untuk membantu cikgu createkan feedback form tu lah. So cikgu boleh add collaborators. So macam mana kita nak add collaborators ni? Saya tunjukkan dekat sini. Pergi kat 3 dot dekat sini, more, and nampak add collaborators. Klik
And then you will be able to add collaborators into your form. So cikgu boleh share via link atau cikgu boleh invite guna email. So for example, saya nak hantar kat Katie, invite, nanti dia boleh invite. So ini akan hantar secara berbentuk email ya. So kalau contohnya saya nak hantar dekat, kalau saya hantar kat diri saya sendiri lah, so saya boleh tunjuk kat email dia macam mana. So kalau saya buat notify people, dia akan hantar dalam berbentuk email. Dan then bila cikgu boleh juga add message. Cikgu tekan add message, so tulislah, Hai Farah, ini borang survey draft, borang survey program. And then cikgu boleh send a copy to yourself ataupun cikgu tak nak pun tak apa. Then cikgu klik send. And then rupa dia dalam email cikgu, dia akan hantar dalam bentuk email. So email macam ni lah. So orang tu akan terima, oh okay, so dia tahu dah. Collaborators lain tu akan tahu, oh okay, ni maksudnya draft borang survey program. And then untuk dia access, dia tekan saja open in forms. Automatically dia ada access untuk edit survey tu. Untuk formatkanlah survey tu, macam-macam format dia boleh buat. Itu bagaimana cikgu nak add collaborators. Okay. So setelah dah siap, dah cantik, semua orang dah setuju, dah cantik dah form ni. So apa yang kita kena buat? Of course lah untuk kita share the form supaya orang boleh jawab form kita. So macam mana kita nak share the form? Pergi balik dekat form, tekan send. And then dia akan tunjukkan pelbagai jenis cara untuk cikgu hantar form tu. Either via email, ni gambar email ni. So dia akan hantar dalam berbentuk email lah. So contohnya saya hantarkan Farah Hisham. So dia ada subjek. So ni subjek dalam email kita lah. Cikgu boleh tulis kat sini. Oh subjek dia post survey bla 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 bla. So cikgu boleh tulis. And then ini message. So cikgu boleh customizekan message cikgu apa cikgu nak tulis. So contohnya cikgu kata, kalau cikgu tak customizekan, dia akan automatically tulis macam ni. I've invited you to fill out a form. Dia dah automatically buat. Tapi kalau cikgu nak customize, cikgu pergi je tulis kat sini. Cakap, salam sejahtera. Thank you. Terima kasih kerana menghadiri kursus kami. Sila jawab segi di bawah. So dia akan hantar dalam bentuk email. So cikgu boleh customizekan message apa cikgu nak hantar kepada responden dalam bentuk boleh tulis dekat sini message dia. So email ni cikgu boleh copy paste lah senarai banyak mana cikgu nak hantar email kepada siapa. And then cikgu boleh juga include form in email. Maksud include form in email ni, bila orang tu jawab, kalau cikgu tekan tick, bila orang tu jawab email, dia boleh jawab terus form tu, survey tu dalam email dia sendiri. Macam mana ni saya tunjukkan. So saya klik send. So pergi ke email saya. Dia akan, responden akan terima survey dalam berbentuk macam ni. So dia dapat sneak peek, oh ini soalan dia dalam email dia. And then dia boleh jawab terus survey dia. Ataupun alternatively, dia akan tekan sini, dia akan bawa balik pada link. Dan ni nampak ni message yang cikgu customizekan tadi dalam dekat sini tadi yang cikgu customizekan. Customizekan kat sini. So dia akan keluar dekat sini. And then review and submit. So dia automatically can submit. Dia akan bawa ke form, ke website form, and then you can submit kalau you nak. Macam tu. Okay, itulah maksud dia kalau cikgu include form in email. Okay. And then kalau kata cikgu tak ingat email dia berapa, macam apa kan. Sekarang email ibu bapa ni kita tak simpan kan. So cikgu boleh sharekan via link as well. So copy saja link ni. Copy. And then hantarlah ikut Instagram ke, untuk WhatsApp ke, Telegram ke. Kalau macam link ni panjang sangat kan, cikgu boleh pendekkan, pergi shorten URL.
So dia akan automatically pendekkan link tu. Tak adalah panjang sangat untuk cikgu share. And then cikgu just copy. And then share lah kepada mana-mana platform cikgu nak share. Oh, okay, ada soalan. Kalau respondent boleh Okay, boleh ulang first step and nak add collaborators dekat mana? Okay, saya ulang balik. Kalau dekat screen saya ni nampak yang 3 dot ni, more, add collaborators. Ataupun pergi ke send, add collaborators. Dia sama je. And then you boleh add via link ataupun via email. Okay. Kalau responden boleh edit jawapan, nanti dalam analisis akan ada 2 data atau automatik ambil data yang telah diedit. Dia akan ambil data yang telah diedit, automatik yang diedit. Yang mana latest one lah. Okay, please repeat again setting. So, saya dah repeat dah macam mana kita nak tambah, kita nak ni add collaborator. So, any more questions? Pasal share the form semua, okay ke? Alright, now lepas orang dah jawab, it's time for us to tengok kita punya responses lah. Apa jawapan dia yang kita boleh evaluate, yang kita boleh buat analisa. So kita kena pergi ke responses. And then dia akan tunjukkan summary. So dekat responses dia ada 3 benda dia tunjukkan kita. The summary ni dia summarizekan lah dalam bentuk chart. So tak payah kita nak buat chart sendiri, dia lah buatkan chart. And then kita boleh copy paste chart ni lah. Kita pergi kat sini. And then dia copy and then kita paste lah. Tapi dia akan paste dalam berbentuk gambar lah. So you boleh buat lah you punya report pasal apa orang rasa pasal you punya program. And then you boleh buat report, you just copy paste the charts yang ada dalam summary ni. Okay. So dia summarizekan berapa orang jawab, berapa orang rate you punya webinar. Dia dah boleh summarizekan itu dekat summary. Itu yang bagusnya pasal Google Form ni, dia dah automatically analyze for you. Bukan analyze lah, macam make it easier for you lah supaya tak payah you supaya kena macam kira satu-satu. Okay, yang kita juga boleh tengok responses ikut questions. So ikut questions ni, dia kita boleh tengoklah soalan berdasarkan, kita boleh filter lah tengok berapa orang jawab mengikut soalan. And then individual ni respons bagi setiap individual punya respons lah. So kita boleh tengok, okay, yang ni jawab pasal dia jawab macam mana, ni dia jawab macam mana. Okay. Okay. And then kita boleh juga tengok kita punya respons ni dalam Excel, it's not Excel, Google Sheets. So kalau dia Google Form baru, you tak pernah ada, ni first time you hantar survey, dia akan keluar macam ni, create spreadsheet. And then dia ada option dia lah, you nak create new spreadsheet ataupun you nak select existing spreadsheet. So select existing spreadsheet ni, kalau you select, you tekan, dia akan bukakan you punya spreadsheet dalam drive view. So you boleh pilih lah, oh you nak masukkan ni dalam mana satu punya spreadsheet. And then dia akan appear sebagai new tab lah, new tab dalam spreadsheet tu. Itu masuk kalau you nak select existing spreadsheet. Kalau tak nak, dan dia akan createkan new spreadsheet untuk you lah. So, mari kita tengok macam mana rupa dia. Kita create. And then automatically dia akan bawa you ke Google Sheets. So, dia akan pergi dalam bentuk sheets. So, yang row yang pertama ni adalah merupakan soalan yang kita masukkan dalam survey ni. So, semua soalan yang dalam survey ni adalah dalam row yang pertama. And then dia ada timestamp. So timestamp ni adalah automatic. So timestamp ni Google Form yang akan detect sendiri bila orang jawab survey ni. Okay. And then dia akan bagikan semua responden yang responses yang responden dah isi. Okay. Okay. Saya ada soalan. Kalau form itu telah di-share kepada kolik, responses dalam form saya akan terganggu kah? Okay. Tu kena bagi tahu kolik jangan edit lah. Kalau dia edit dan responses dalam form akan terganggu lah.
So make sure bila you nak sharekan kepada colleague you, kalau diorang nak buat analisa sendiri, jangan ganggu the first time. Okay, apa maksud dia? Saya bagi contoh lah kan. Okay, saya contohnya, okay, saya pergi ke, okay, ini yang survey yang cikgu-cikgu semua edit saya punya, yang jawab saya punya. Kalau cikgu pergi kat sheets, oh banyaknya orang dah jawab. Okay. Dia akan berbentuk macam ni, ada form ni kan. So kalau cikgu tak nak diorang edit, then cikgu kena lockkan lah protect the sheet supaya tak ada orang boleh edit. Cikgu right click and then cikgu protect the sheet. Tapi kalau cikgu nak suruh klik you analyze, saya cadangkan suruh mereka duplicate. Sebab kalau mereka buat apa-apa changes dekat sini, dia akan change semua benda. So saya cadangkan duplicate and then dia boleh safely edit ataupun responses tu. Tapi responses yang lama, kalau katalah soalan baru klik cikgu tambah kan, dia takkan ganggu responses yang lama. Chart dalam summary tu boleh pilih sendiri ke sama ada nak guna bar chart atau pie chart? Tak boleh, dia akan automatically buat sendiri untuk you. Kalau responden dah ada diminta tulis nama semasa data analisis, ada keluar nama mereka tak supaya kita tahu siapa yang belum jawab? Kalau dia dah tulis nama, maksud dia akan jawab lah. Kalau okay, nak tahu siapa dah jawab ke belum, cikgu tengok je dalam responden ni. Kalau nama dia tak ada dalam responden, maksudnya dia tak jawab lagi. Kalau dia tak klik submit form, maksudnya dia tak jawab. Itu maksud dia. Okay. So, kalau saya jawab 2 kali, adakah jawapan keluar? Yes, jawapan akan keluar 2 kali. Okay. Ada apa-apa soalan lain lagi? So, nampak? Dia akan, summary tu dia dah bagikan dalam bentuk carta. So, cikgu boleh copy paste saja chart ni. Alright. Alright, ada apa-apa soalan lagi tentang forms? Kalau tak ada, okay. I just join now how to get the earliest slot presentation. Any new slot? For this slot, there will be no new slot, but for your information, I am recording the webinar right now. And after the webinar has ended, I will upload the recording. Then you can view the recording later. Terima kasih, nanti cuba try. Okay, boleh ke print analisa itu? Boleh print. Okay, nak print, pergi dekat 3 dot ni. Kalau pergi dekat responses, ke 3 dot ni, and then cikgu boleh print all the responses kalau cikgu nak. Kat sini. Dalam Google Form ni, boleh ke kita masukkan deadline dalam tu contoh kata kita nak responden tu balas survey tu dalam tempoh masa yang kita berikan. Okay. Dia tak boleh masukkan deadline, tapi yang you boleh buat, you boleh enable accepting responses. Kalau you tengok kat screen I ni, kat screen I ni, nampak tak accepting responses ni kan? Kalau you turn it off, orang dah tak boleh jawab dah. So you kena ingatlah bila you nak tutup form ni, kata ke pukul 3 petang kan, then you kena ingat pukul 3 petang, you kena turn off kan not accepting response. Then after that orang dah tak boleh jawab. So kalau you nak orang jawab balik, then you turn it on balik. Then dia boleh jawab. Any chance of getting a certificate we print ourselves? There will be certificates provided, yeah. But we are in the midst of developing the certificates.
Okay, any more questions? Oh, satu lagi sebelum saya lupa. Okay, nampak ketiga dot ni, you boleh dapatkan email notification for new responses. So, kalau you klik get email notifications ni, setiap kali you jawab, setiap kali you dapat response daripada respondent, dia akan bagi email notification. Oh, ada orang baru jawab, ada orang baru jawab. So, dia akan dapat email notification lah. Bagi budak yang tak ada kemudahan internet, bolehkah saya print out untuk mereka isi? Adakah ia ganggu jawapan? Dia tidak akan ganggu jawapan. You boleh print. And then dia, tapi seperti dia macam manually lah. Kira you kena masuk manually you punya data tu. So for example, okay saya tunjukkan lagi sekali. Okay, contoh ni, ini soalan yang you nak. Saya bagi contoh lain. Okay. You ada form ni. Tapi budak-budak tak ada internet. So, you buat, you print. Pergi kat 3 dot ni. You print. And then you suruh budak isi manually. So, budak-budak pun jawab lah soalan ni manually. Dia rupa dia macam ni lah. Macam orang biasa, orang akan jawab. Bila you print, dia akan rupa macam ni. And then lepas dah budak jawab, you just key in apa yang mereka jawab daripada paper tu, masuk je balik dekat sini. Supaya nanti dia akan masuk dalam Google Sheet. Tapi kalau dan dia akan edit, dia akan bila you isikan transfer daripada manual ke dalam borang ni, dan dia automatically masuk dalam you punya Google Sheets. Okay tak? Sekiranya status masih maksudnya sudah okay. Selagi dia tak submit dan maksudnya dia tak jawab lagi soalan tu. Kalau nama dia tak dalam responses tak ada, maksudnya dia tak jawab lagi form tu. Jika saya nak buat soalan pelajar sudah menjawab, saya nak print dengan jawapan yang betul. Boleh tak? Oh, ini untuk quiz lah maksud cikgu. Boleh kalau cikgu nak print dengan jawapan yang betul. Sebab ini feedback. So contohnya lah kalau cikgu ada quiz. Okay, cikgu ada English. Cikgu ada quiz. Cikgu nak printkan jawapan murid tu dengan jawapan yang betul. Is that what you meant, right? For example, individual. Cikgu boleh print. And then dia akan printkan. Itu kalau untuk quiz lah. Cikgu pergi je dekat individual dan cikgu printkan. Tapi tak boleh bersama dengan jawapan lah. Boleh set deadline homework. Apakah cara add telefon? Seperti yang saya cakap ni, kalau pakai form ni dia tak ada deadline. So you kena automatically turn off button accepting responses ataupun turn on button accepting responses. So you kena automatically setkan. Apakah cara add telefon number dengan kemas? So cara nak add nombor telefon number dengan kemas, contohnya dekat mana tadi? Okay. Contoh nombor dengan kemas. Pergi kat sini, pilih short answer. Pilih sini nombor telefon. Dan pergi nampak 3 dot ni. Kalau kadang-kadang Google Form dia akan automatically recognize dia sebagai nombor. So dia akan cakap, oh ni adalah nombor. Dia akan automatically setkan. So you tak boleh masukkan huruf ataupun benda lain selain nombor. And then katalah dia tak muncul benda ni, you boleh pergi dekat 3 dot ni. And then you buat response validation. Katalah dia tak muncul, pergi ke 3 dot, click on response validation.
Dan you boleh setkan ialah number. Is a number. Dan dia tahu lagi nombor telefon. Bagaimana nak set ke WhatsApp group? Thank you. So, macam saya cakap tadi, pergi ke send and then pergi ke gambar link ni. Cikgu boleh pendekkan URL dia and then you just copy and then paste lah ke WhatsApp. Macam mana nak dapatkan sertifikat dia? Nanti kami akan hubungi cikgu semua pasal sertifikat. Thank you. Okay, tak ada question pasal form dah. Okay. Okay, untuk pengetahuan cikgu, kami akan ada upcoming webinar starting tomorrow, webinar baru yang akan dijalankan oleh Cikgu Kathy. So inilah tajuk-tajuk yang akan dia cover daripada 15 hari bulan sampailah ke 30 hari bulan April. So untuk maklumat lanjut tentang webinars ni, you boleh pergi dekat website kami source247.org/education. Kat situ banyak online classes dan webinars yang cikgu boleh sign up and semua adalah for free. And then selain itu juga saya ada computer science first for students yang bermula pada esok hari. So kalau cikgu ada anak-anak ke ataupun nanti saya akan share ke website. Ada anak-anak ke ataupun student yang cikgu rasa mereka patut belajar tentang coding atau maybe minat tentang coding, dan cikgu bolehlah join kelas saya start esok pukul 2.30 petang sampai pukul 4 petang. So setiap hari kami ada computer science first untuk student. Tapi untuk cikgu pun boleh join juga. So bila cikgu belajar macam mana nak guna, dan cikgu boleh ajar pada anak-anak cikgu ataupun pada student cikgu. So bolehlah join saya punya slot esok 2.30 hingga 4 petang ataupun hari Khamis dan hari Jumaat. Dan minggu depan pun ada juga. So setiap hari saya ada computer science first punya kelas. Masa je daripada 2.30 petang sampai 4 petang. So dan cikgu boleh join kelas tu kalau cikgu tahu sesiapa yang cikgu boleh sharekan minat tentang coding. Okay, ini website kami. So untuk tahu maklumat tentang apa-apa kelas yang kami adakan, saya akan sharekan link dalam chat box. Alright. So pergilah laman web kami and untuk tahu pasal any free classes yang kami ada. Okay, seperti biasa tolong isikan survey saya pada hari ini. Pada orang yang baru join, sebentar ya. Harap cikgu-cikgu dan tuan-puan yang join saya pada hari ini boleh tolong jawabkan survey ni. Saya sharekan dalam chat box. So tolong isikan survey ni pada semua orang, cikgu-cikgu juga, untuk bagi nama penuh dengan email yang betul supaya kami boleh hantarkan e-certificate tu lah. So tolong isikan survey ni, pastikan nama dengan email tu betul supaya kami boleh hantar e-certificate. And then survey ni adalah untuk kami juga improve kita kami punya delivery content. Yes, Elsa, can I get the recorded session that I have missed it? Of course, we will share with you the links to the previous sessions. Yeah. Okay. Maybe I just want to show you here. So kepada sesiapa yang dah miss webinar sebelum ni, you pergi saja YouTube. And then you boleh pergi ke just tulis nama Farah Hisham. And then you boleh cari saya punya channel. And then kat situ ada semua webinar yang lama, the previous webinars. Also kalau you termiss Cikgu Kathy punya webinar as well, you boleh tulis nama Cikgu Kathy. Dia pun dah upload dia punya file, dia punya video dalam YouTube. So pergi je Siti Khadijah Quran and then you can see all the previous webinars yang kami dah recordkan dekat situ. Yes, including today's one Google, yeah. But
I will upload this later. Of course, we're gonna upload all the webinars that we have conducted on YouTube. So you can just Google just search our name in the YouTube and then you will find the webinars conducted by either by me or by Katie. Okay, make sure semua orang jawab survey ni sebab ini juga sebagai bukti kehadiran cikgu untuk SPL. So kalau ada apa-apa masalah ke, at least kalau cikgu tak benar. Selepas ni saya akan paparkan QR code tu. And katalah cikgu tak boleh nak save sijil tu ke apa ke, at least kami ada data cikgu dalam survey kami. So make sure cikgu isi survey ni pada semua cikgu, please tolong isi survey ni. And survey ni saya akan hanya buka sampai pukul 6, lepas tu saya akan tutup. All class we get certificate. Yes, insyaAllah semua kelas akan diberikan e-digital certificate. So please make sure you fill in the survey. So I'm going to give you 1 minute or 2 minutes to fill in the survey. And then I'm going to paparkan QR code untuk latihan untuk SPL. So make sure you isikan borang ni supaya kami juga ada record you hadir kami punya session. Okay. And tajuk webinar adalah Smart Admin Collecting Feedback Using Google Forms and my name is Farah Hisham. So kalau dah isi boleh tulis done dekat dalam chat box dan saya akan paparkan QR code. Supaya cikgu dah isi, tolong cakap saya dah isi. Okay, good. Saya nak tengok ramai tak yang dah isi. Sekarang baru 5 orang. Pastikan banyak sikit orang dah isi. Good. Okay. So make sure your name dengan email semua betul. Alright. And then kami akan hantarkan sijil tu mengikut email yang cikgu isikan. Nama pun akan mengikut nama apa yang cikgu letak dalam borang tu. Kalau nama pendek dan nama pendek lah dalam sijil tu. So make sure nama betul. Okay. Alright, now is the QR code dan cikgu boleh scan. Link apa? Where is the link? May I know what link are you talking about? So boleh scan QR code kat sini. Kalau if you're talking about survey, this is the survey punya link. And make sure you isi dua-dua, isikan nama and then scan juga QR code. Okay. Okay, saya dah sharekan survey link tu dekat di atas. So boleh klik and then so whoever has submit the responses can leave the call now, and kalau dah habis dah scan QR code pun boleh leave the call. Thank you very much and please check out our website untuk tengok classes or online classes yang ada. Because I think this is the right opportunity for you untuk tambah ilmu. Memandangkan sekarang kita tengah emosi kan, so macam ada banyak masa free dan boleh kita guna masa tu untuk kita tambahkan ilmu. And it's all for free. So saya akan paparkan lagi dan saya akan bagi masa lagi 2 minit lah untuk cikgu scan. Thank you Cikgu Nadia. Thank you Cikgu Lim. Thank you Cikgu Chong. Thank you. So harap cikgu semua boleh scan QR code ni ya. No problem. Check out ya, saya ada kelas coding hari starting esok. So kalau cikgu berminat atau anak cikgu berminat dan boleh masukkan dalam kelas tu. Thank you. So saya bagi masa lagi 2 minit. Scan. Thank you. Have a nice day too. Okay.
Thank you, Cikgu. Okay, thank you, Cikgu Daisy. Thank you. Yes, daftar IC, IC lepaskan. Ya. Ini untuk cikgu-cikgu MOE. So, you kena daftar ikut IC ya. Thank you. How to join your coding class? You pergi saja dekat website source247.org and then pergi ke digital skills and then you will find CS First punya class. Macam ni rupa dia. CS First form 1, 2, 3 and then inilah coding classes yang saya akan adakan starting tomorrow. Gmail okay. Okay. Oh, kalau ada apa-apa soalan boleh email saya kat farah.h@source247.org. Saya akan tuliskan dalam chat. farah.h@source247.org. And then cikgu boleh email lah saya kalau ada apa-apa masalah, soalan ke apa. Terima kasih, terima kasih. Nanti kami akan hantarkan sijil mengikut email yang ada dalam survey tu. Okay. So please check out our website. Website untuk is Source 24/7 punya website. Kami adakan free online classes. So cikgu-cikgu boleh check it out and saya ada kelas coding starting tomorrow. So kalau cikgu berminat atau anak cikgu berminat atau student-student mana yang cikgu tahu berminat pasal coding dan boleh pergi ke website tu and then sign up di dalam classes tu. Okay, so this is the website. Alright, semua okay dengan QR code, then if you are all okay then you can leave the call now. Thank you very much. So saya akan open lagi 1 minute and then we're gonna leave the call. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. We will let you know once kami dah finalizekan sijil tu. Sekarang kita orang punya department lain yang tengah developkan e-certificate tu. Okay, thank you very much.